dan apa yang membuatkan you nak pakai tudung? Oh, 15 tahun tu. Okay, hidayah I sampai Hidayah sis. Hidayah I sampai waktu tu. Okay, Syahda, cuba you nyanyikan sikit lagu-lagu yang dah pernah berada dalam single you. I ada satu lagu yang baru keluar. Yang tu berjudul Hasrat. Lagu ni I buat dengan my sister. Siang malam ku menanti kau kan kembali lagi di sisiku. Gitu. So lagu tu dia berlatar belakangkan macam mana dia punya kisah tu? Kisah lagu ni. Okay, lagu ni tentang bila you hilang in general, dia macam you hilang orang. Sebenarnya dia could be anything at all. Hilang apa-apa saja, maknanya orang ke haiwan kesayangan you ke. Yang tu dia macam lagu ni dia tentang macam merayu macam tolonglah balik. Like, I've been waiting for you, balik lah macam tu. I Tapi see. di hujung tu ada plot twist dia. Dekat dalam lagu ni di hujung ada outro. So outro tu macam akhirnya dia pasrah. Dia macam okay, tak apa, kalau ni ketentuan dia, kita ikut. So you akan keluarkan lagi satu lagu nanti kan? Ya, betul. Bilakah itu? Berjudul apa pula tu? Masih rahsia. Masih itu. rahsia Tak boleh lagi. ya? Ya, betul, tak boleh lagi. So kena nantikan lah. Tunggu, kalau makin dekat tu kita boleh beritahu. Oh, faham. So Kena apa sebenarnya goals you dalam buat lagu? Goals I dalam buat lagu adalah lebih kepada I nak apa saja emosi yang I sampaikan tu dapat disampaikan straight pada pendengar. Because I macam kalau I dengar lagu orang lain sekalipun, I suka tengok satu lirik dia, dua I suka emotion yang orang tu bagi waktu diorang nyanyi. So I bila I tulis lagu tu, I nak orang boleh relate to it juga in a way. Macam tapi I tak nak terlalu berat sangat emosi, nanti kan menangis pula kan. Faham? So kita tak nak. Kalau sedih-sedih tu biar sedih sampai kita boleh macam tu. Maknanya bukan sedih sambil meratap-ratap lah. Tak nak meratap lah. Ni lebih kepada mostly lagu yang I buat adalah lagu yang dia lagu sedih yang dah habis season meratapi. Oh, faham. So sekarang season untuk moving on lah. Moving on ataupun macam dia dah lebih kepada macam 6 macam. Redo. Ada redo Konsep redo konsep lah. redo lah. Betul. Okay, bila kita cakap pasal down moments kan, Syahda Hamzah, apa yang you rasa moment yang paling down sekali you pernah lalui sepanjang you hidup? Umur you berapa sekarang? Umur I 18 tahun. 18 tahun. 26 tahun ni. 26. Well, you look young. Alhamdulillah. Oh my Amin. god. You pun nak makan apa tadi? Nak makan apa? Okay, so you macam mana down moments you sepanjang 26 tahun hidup ni? Okay, sepanjang down okay, down lebih kepada as I said lah, benda yang paling kira sensitif, my weakness would be my family. So apa saja yang berkaitan dengan family I, dia tak payah jauh. Okay, adik-beradik I, diorang suka panggil I budak ciwek tau. Ciwek tu is bahasa Jawa, cepat nangis, kuat nangis. So diorang suka panggil I ciwek sebab every single time, contohlah gaduh tu bukan contoh gaduh family kan. Ni zaman-zaman I kecil remaja munyil dulu kan. So macam kalau siapa je ada kadang-kadang bukan bergaduh apa pun, dia bertikam lidah je, orang akan macam jawab macam tu kan. So kalau jawab macam tu je, I akan ada kat tengah-tengah macam dah lah, stop lah guru. Tapi I akan nangis dulu. Sebelum I try to solve something, I akan nangis dulu. Walaupun pergaduhan tu bukan benda bukan benda besar. Yes, benda tu kadang-kadang bukan benda yang besar pun, cakap benda-benda simple, I akan pergi lalu kat tengah-tengah tu untuk cuba mendamaikan, tapi I nangis. I nangis sampai diorang sampai macam jadi diorang distracted dengan I punya kesedihan pada diorang gaduh tu. Pasal tak bergaduh lah. Diorang jadi ni lah, kau okay macam tu. Dia distract instead of diorang nak gaduh berdua. Diorang akan tengok I macam sebab I bongsu, I paling bawah. Manja. Tapi manja tak. Kalau you tanya kat both of my parents, diorang akan cakap anak diorang paling manja, definitely bukan I. Siapakah? Paling manja abang I. Anak yang paling, I would say, kira bukan paling manja, dia paling senang kira macam
Sebab macam anak-anak lain kita ada macam kalau kita punya merajuk punya season tu lama betul kan. Macam Tak nak bercakap. tak nak bercakap, kita diam je macam tu. Macam abang tu dia jenis yang macam lembut. Macam Okay, dengan adik-beradik lain. Contoh kalau kita panggil kan biasanya sebab umur kita orang tak jarak jauh sangat. So bila kita orang tak ada yang macam Along, Angah semua tak ada tau. So kita orang jenis yang macam cakap depan tu boleh cakap abang atau kakak, tapi belakang tu cakap kau aku. Benda tu adalah benda yang dah terbiasa. Tapi kalau depan parents, dulu-dulu kita orang tak boleh panggil macam tu. Oh, tak boleh guna kau. Tak boleh. So macam abang, Adan macam tu. Kena macam tu. Okay, faham. So tak boleh nak macam tu. Tapi bila dah macam besar sekarang ni, Dah biasa. mak pun dah macam dah biasa benda macam tu kan. So akan panggil macam tu. Tapi abang ni adalah satu-satunya dari dulu daripada kecil, I cakap lah kau aku macam mana pun dengan dia akan jawab dengan abang. I see. Dia akan jawab dengan abang. Sebab dia dah biasa. Yes, dia jenis yang dia suka kira ada that kind of relationship, respect. So macam dia dengan kawan-kawan I, beza umur akan sama lah, jauh kan daripada dia. Kita orang beza umur berapa tahun? 6 tahun kot rasanya. So kita orang punya beza umur 6 tahun. So kalau kawan-kawan I datang, dia takkan nak bagi orang panggil dia nama dia. Kena panggil dia abang. Walaupun dengan kawan-kawan you. Yes, betul. I see. Dia jenis macam tu. Dia very abang. Kalau orang tu is kakak, dia panggil orang tu kakak. Dia bukan jenis macam kau aku. Orang kan bukan. macam lah, kau tua sikit je. Betul. Kau aku je lah. Ha. Faham. Okay. You dah memakai tudung sejak you umur berapa? I pakai tudung berjinak umur 15 hujung tahun. Tapi betul-betul pakai, start pakai umur 16 tahun. So since you pakai tu hinggalah kini, pernah tak you rasa macam you nak buka tudung ke? Iman you naik turun ke? Iman naik turun tu setiap hari tu biasa. Sebab ada je season I bukan rasa tak nak pakai tudung, tapi I lebih pakai hoodie yang ikat jadi macam minion. Faham. Saya abang I suka panggil Teletubbies. Abang I lagi seorang, dia suka panggil Teletubbies sebab I suka pakai macam tu je. Sebab time tu kelas, banyak kelas kan. So macam pagi tu nak kena iron tudung, ya Allah, Penat kan? memang penat. So I ada dengar kan, biasa kan dia suka post-post macam ceramah-ceramah macam tu kan. So I dengar salah satu ustaz tu, dia ada kata yang sebenarnya menutup aurat ni doesn't necessarily you kena pakai tudung, tapi asalkan you menutup aurat you. So dari situ I macam okay, so hoodie okay asalkan tak ada nampak macam leher you ke, tak ada ni, you know, that kind of thing. So I rasa as long as I ikut tepati whatever that is, like hoodie kan, hoodie mana je yang ketat ke betul, apa. So zaman tu I rasa macam okay lah. Dari segi nak buka tudung tu tak pernah lagi sama sekali. Dan apa yang membuatkan you nak pakai tudung? Okay. 15 tahun tu. Okay, hidayah I sampai Hidayah sis. Hidayah I sampai waktu tu. I tengah lepak dengan kawan I. Okay, so at that time umur I 15 tahun. Lepas tu semua kawan-kawan yang I ada kat situ, ada seorang je yang tak pakai tudung sama dengan I. I pun tak pakai tudung time tu. Lepas tu yang lain semua pakai tudung. So situasi ni I masih berkawan dengan semua-semua yang ada tu waktu tu. Situasi dia adalah diorang kira macam kita macam piknik kat rumah dia tau. Okay, kita piknik dekat laman rumah dia tu. Lepas tu sampai malam. So diorang adalah time asar, ada time maghrib kan. Waktu tu diorang tiba-tiba macam semua sekumpulan yang berhijab ni, diorang yang berhijab ni, diorang pun macam jomlah kita naik atas. So yang tuan rumah tu perempuan. So kita orang pun pergilah ikut pergi kat bilik dia. It's really cute how time tu pula kebetulan I memang tengah bercuti. So I macam I banyak suka observe orang. Jadi macam tu, walaupun kawan I sendiri, I memang suka macam cuba baca apa yang tersirat macam tu. So dengan dorang ni, dorang bawa naik atas, dan dorang solat berjemaah perempuan solat berjemaah. Tante tu macam macam tu tau, dia macam tu kan. So bila I balik, waktu I balik malam tu I tak boleh tidur. Sepanjang malam tak boleh tidur. I macam macam mana kalau pakai tudung nanti, macam mana rezeki aku, macam mana ni, tanya. And then there is, I think one of my friend ada cakap kat I, sentiasa ingat rezeki tu daripada Allah. So you pakai tudung ke, you tak pakai tudung ke, kalau Allah tak turunkan rezeki tu pada you tak dapat. Betul. That kind of thing. So start dari tu I terus macam okay, I terus pakai. So waktu yang I kata berjinak-jinak pakai tudung tu sebab
parents I both lah, parents mana je yang suka kan, diorang cakap kalau once saya dah pakai tak boleh buka. Okay, faham. Okay, itu normal lah. So diorang macam cakap lah jangan persendakan benda-benda macam tu kan. So waktu tu I masih dalam dilema macam pakai ke tak macam tu kan. So apa I buat, dulu I pergi kelas ke apa benda I pakai tudung. Pergi kelas semua, pergi pakai tudung. Balik tu sebelum nak sampai rumah tu buka tudung. Okay. Sebab I tak nak my parents tahu. So I akan sorok satu tudung dekat dalam kereta I. Every time I keluar je pakai. Macam tu. Okay, faham. Nyorok benda tu. Sampailah New Year umur 16 tahun. 2014. That's when I start pakai. Betul-betul pakai terus macam time tu I kat Shanghai. I sambut New Year kat Shanghai. Time tu I terus macam nak terus pakai lah. Tak nak buka dah. I cakap. So that's when I start. So what is your family reaction dengan kawan-kawan you? Kawan-kawan you mesti okey je kan sebab dia dah nampak betul, you pakai-pakai kan. Sebab kita pergi sekolah kan pakai tudung. So diorang tak ada terkejut ke apa. Cuma sebab just a year before that, bulan puasa, pernah I dengan my mom, tapi kita orang pergi makan untuk berbuka, ada majlis berbuka puasa. Lepas tu my mom cakap dengan I, dan tu ada ramai lah kira macam abang-abang opa lah, abang-abang opa sama kan, penyanyi. Kita kan dulu kan ada macam kita idolize team yang group-group yang zaman One Direction macam tu kan. So kat Malaysia kan ada zaman-zaman tu ada ramai abang-abang yang ada kat situ. So at that time I macam nanti nak ambil gambar abang tu lah. Tapi macam sebab I tak pakai tudung before, so I takut kalau pakai tudung it looks weird. Sebab I dah pernah ambil gambar yang tu, kira macam dulu I nak simpan lah gambar dengan dia ni, dengan artis ni, kecil lah, time kecil kan. Lepas tu ada sekali tu I nak keluar, memang kata ada pakai tudung, memang suruh pakai tudung. Lepas tu I sampai nangis babe. Tak nak. Dia cakap tak nak pakai tudung. Dia cakap ini bulan puasa, pakai je. Memang katalah dia pakai macam ni pun tak apa, dia pakai semua. Tak nak nangis sampailah I akhirnya pergi dengan tu. Ada yang tu ada pengajaran satu untuk I. My mom suruh pakai tudung, I tak nak pakai tudung. Lepas tu I bawa je kain tu. At the same time kita kan iron rambut kan dulu kan. Umur 15 tahun tu iron rambut. Nak dijadikan cerita, I punya kat atas ni burn. Oh my god. You punya dahi ke rambut? Dahi. So sebab terkena. Sebab terkena waktu I tengah buat finish I zap benda tu kan. So I macam okay, from there I macam kau lawan lagi cakap mak kau kan. Kau tak nak pakai betul lagi. Dah berbekas. Ya, berbekas. Saya macam, but that wasn't the exact reason kenapa I pakai lah. Cuma lepas tu dia macam hidayah sampai. Faham? So kawan you lah yang membantu you lah untuk mendapatkan hidayah-hidayah tu sebenarnya. Yes. I sampai sekarang masih kawan dengan diorang semua dah ada anak 2 orang, mostly. So mostly. So yelah dah 10 tahun lepas kan. I pun perasan dah 10 tahun I berhijrah. Wow. Alhamdulillah. Tapi itulah, you mendapat tu dengan kerelaan hati tau. Dia kerelaan, betul. Ada certain orang yang terpaksa. Sebab tu dia terpaksa buka tudung pula. Betul. To me benda tu don't ever, okay, I tahu itu adalah satu kewajipan, tapi benda tu kena datang dari diri you sendiri. Jangan biar orang macam pakailah tudung. Sebab tu kenapa waktu my mom suruh tu I sampai nangis sebab I cakap I belum ready at that time. I belum ready yet. And then time tu kan zaman sekolah lagi kan. So I macam hari-hari aku pergi sekolah dah pakai tudung ni, cakap kan. Dan balik rumah mesti nak buka. Tapi bila lama-lama tu sebenarnya banyak benda-benda yang tu you kena fikir betul-betul. Because once you pakai, tak nice lah untuk buka macam tu kan. Tak nice, and also benda tu sebenarnya dia lebih indah biar kita ni jadi misteri. Wow. Biar kita jadi misteri, kita hari-hari boleh tukar colour tudung. Betul? Betul tak? Betul. Colour tudung tu macam tukar colour rambut lah macam tu. And the fact that muka kita berubah tak kalau kita pakai colour yang betul-betul dengan muka kita. Colour satu, style tudung satu. Design tudung satu. Betul. Semua boleh ubah muka. Macam rambut susah because satu you have to jaga. Korang kena jaga all the time. Lepas tu seminyak sikit dah kena shampoo semua. I mean nak pakai tudung pun sama juga. But kita tak boleh tukar-tukar style. Betul. Tak boleh tukar-tukar warna. Tukar warna nanti rosak. Tudung gitu je mah. You cakap biru, okay. Okay, biru. Betul. Okay, kita move Okay, let's go. Seorang tu kena up sikit kan. Macam kalau duduk bising pun pening juga kan. Pening betul babe. So kita kena cari orang yang macam I seorang lagi tu dia banyak cakap. Dia lagi banyak cakap daripada I banyak cakap. Tapi dengan dia macam tone down. So Syahda Amzah dah bukan single lah.
Welcome back to Not Trump News. Dah tak, dia keluarkan single tak semestinya single kan? So secret relationship ke apa? Tak ada maknanya secret babe. You dah open ke? Tak, it's not a secret lah. Oh, gitu. It's sampai not a secret. tahu-tahu lah macam tu. Tak juga babe. I rasa kalau you buka Instagram I Ada je sebenarnya. penuh muka dia je babe. Yes ke? So macam ni you jumpa you punya boyfriend? Alah. Social media je babe sebenarnya. Oh, social media je. Lepas tu texting bercinta. Lebih kurang macam tu lah. Tapi jalan dia Ada plan nak kahwin ke babe? sentiasa ada lah. Tapi insyaAllah kita hanya mampu merancang gitu. Oh, so dah ada plan lah. Ada plan, cuma kita orang sekarang ni lebih kepada masing-masing fokus on Career dulu. career masing-masing supaya nanti tak susah gitu. Ni kita kan nak dekat bulan puasa ni lagi sebulan je. You dah habis ganti puasa belum? Separuh lagi. Apa goals you untuk puasa tahun ni? Okay, goals I untuk puasa tahun ni sebab tahun lepas I busy. Bulan dengan? puasa pun I busy. You bayangkan recording I ke WhatsApp tu dia masih berjalan je waktu Puasa pun? waktu bulan puasa. So tahun ni I ingat I nak berehat untuk bulan puasa, insyaAllah. Tengok I Tiba-tiba record penuh. sebelum ke I record sebelum ke semua kan. So I punya goals untuk bulan Ramadan kali ni, kalau boleh I nak cuba tarawih dekat different masjid. I see. Macam tu I nak try different masjid and like macam, because kan biasanya orang selalu buat cafe hunting, tapi kat bulan Ramadan tak boleh lah nak cafe hunting kan, dia macam lain lah. So I rasa lebih baik kita masjid hunting, but it's not untuk kita show off, lebih kepada macam nikmati apa saja yang tempat-tempat ibadah ni yang ada. Faham. Instead of kita pergi like cafe hopping, kita pergi masjid hopping. That was really nice tau. Sebab I pun macam I pernah pergi, sebab different masjid diorang ada different culture lah. Different It was culture, very nice. different design, Yes, different yes. dia punya orang-orang yang ada kat situ pun different babe. I mean like obviously orang dia lain-lain kan, takkan orang sama. But cara dia orang greet. Kadang-kadang ada masjid yang kadang-kadang dia orang macam malu-malu je. Betul, Masing-masing macam tak betul. nak cakap, duduk masing-masing kat situ. Ada yang macam kalau I datang and then ada makcik yang jenis macam I datang tu bagi salam, Assalamualaikum. Betul. I so- suka masjid yang macam tu. Betul. So, Ada certain surah yang macam makcik-makcik ni cakap award sikit tau. betul. You kena duduk saf depan, yang lama-lama je boleh duduk saf belakang. betul Tempat I juga. menyampah kat kadang-kadang tau. Dia kadang-kadang macam gitu. Tapi I think that's the best one lah, because I suka bila makcik tu macam tu duduk, sebab I jenis yang orang tak tahulah dia bunyi dia macam psycho ke tak tahu babe. Tapi I jenis yang kalau orang event, okay, I pernah je menghadap orang yang macam depan-depan dah cakap dengan I tak suka lah you ni semua. I Seriously? pernah kena benda-benda macam Oh tu. my So God. I pula sejenis orang yang macam, as I said, I tak suka membazir energy I. So bila orang macam tu, I boleh senyum balik kat orang babe. Serious babe? I boleh senyum cakap, oh ya ke, tak apa, saya pun tak suka semua orang. Oh my God. How do you do that? Yeah, because pada I, trust me, you cuba try benci seorang and then you cuba try sayang gila-gila seorang. You try tengok bandingkan mana yang lagi penat. Benci, betul tak? Benci, of course. Sayang ni kita rasa macam we can do it all day all night. Tapi you nak benci ni, you sampai malam macam rasa tak tenang, tak tenteram. Kalau I dah membara babe. Tak, I depends. Kalau membara, dia depends pasal apa. As I said, kalau dia pasal family, I memang akan membara. Segala bara lah keluar. Tapi kalau dari segi pasal diri I sendiri, I tak ada masalah. Macam contoh, I keluar pergi makan, and then waiter tu rude dengan my mum. Contoh, oh kat situ memang I akan turun berdiri, boleh cakap elok tak? I akan macam tu. Faham. Tapi dia kalau kena pada diri I tak ada masalah sangat. Except kalau I drive. Itu minta maaf babe. Babe, Itu memang dia kalau wanita drive babe, dia jadi lain babe. lain. Sebab I rasa I memang berbunyi positif. I memang berbunyi yang sama yang orang macam dia ni positifnya, dia ni macam tak ada nothing can make me angry. Tak. Kalau I drive, I akan sangat baran. So pernah terjadi satu isu yang tidak saya banggakan. Tidak saya banggakan ya. Tidak sama sekali. Apakah yang berlaku? At that time I baru balik kerja. Okay. Dulu I pernah kerja dekat satu retail shop ni tau. Who would have thought? But I kerja kat satu ni atas sebab I bosan at that time. Lepas tu I macam okay lah, I pergi kerja kat situ, kerja and then
bila kerja retail, you akan kerja sampai lewat malam. So at that time I buat closing. Okay. Lepas I buat closing, dah siap semua, I nak balik. I drive lah. Sekarang ada satu jalan daripada 4 lane jadi 1 lane tau babe. Okay. 1 lane tapi macam lane ke 1 lane tak adalah diorang besar. Satu kereta je mesti dah besar macam lori punya Betul, size kan, lori kecil. Lepas tu I pun lalulah dekat situ. Sampai dah nak balik tu, tiba-tiba ada kereta kat belakang I. Dia nak potong kiri I. Dia nak macam nak berimpit juga dekat dalam satu jalan tu babe. Okay. Dia horn I. Okay, depan ni semua tengah jam ni. Sebab kan daripada 4 jadi 1 kan. Jadi jam depan ni. Lepas tu macam kalau dia kalau ada dekat sebelah I pun, dia akan sebelah I je. Betul. Dia takkan ke depan pun. Lepas tu dia pergi horn I babe. I dah lah baru balik kerja, penat. Kita Lepas tu dia bingit babe. Ya Allah, geram I dah time tu malam pukul berapa lepas 11.30 12 macam tu. Dia horn I. Dia horn kalau contoh macam pit. Okay apa tak? lah. Panjang. Pit. Oh. Lepas tu abang jangan bang macam tu kan. Lepas tu sekali dia horn I macam tu, I ikut dia for 10 minutes babe. Serius lah. I ikut dan I bagi cahaya kehidupan kat dia babe. I bagi You high beam ke, I babe? high beam the whole way sampai abang tu masuk simpang kecil last minute sebab dia tak nak ikut dia. Weh, serius lah. As I said, it's not something yang I bangga, tapi jangan sentuh marah I. But that was nice. I boleh tiru idea tu. Okay, so kita punya hari ni pun nak dekat habis dah. Syada, sebelum habis ni, I nak tahu apa goals you untuk 2024? Goals I untuk 2024, I rasa selain daripada nak keluarkan at least one more song, and then also I nak travel kot. I rasa sebenarnya I tak habis pusing lagi Malaysia ni. So I rasa ada beberapa buah negeri yang I perlu visit. Dan di antaranya? Di antaranya adalah I ada 4 tempat I tak pernah pergi. 5 lah sebenarnya. 5 Kedah I pernah pergi tapi I tak pernah pergi Langkawi. I see. Oh, Kan you Kelakar never kan I went to- Oh my god, you I never umur went to 18 Langkawi? Langkawi tak pernah pergi. Oh my god, serius lah. Yes. So I rasa macam I ketinggalan sangat sebab semua kawan I pergi Langkawi tu macam pergi babe, I dulu sekolah pun pergi kat Langkawi. Oh babe. my god. Sekolah I buat trip pergi Tak Langkawi. payah jauh. I punya anak buah umur 11 tahun 10 tahun pun dah pergi Langkawi. Okay, lagi Langkawi. Selain tu Kelantan, Terengganu I tak pernah pergi. Weh, serius lah. You miss out Kelantan, a Hok lot. Terengganu tak pernah. Terengganu pun tak pernah pergi No. lah. Kena jejak lah. Tak. Oh. Dan satu lagi Sabah, Sarawak. Sabah Sarawak. Sabah, Sarawak tu kira normal lah sebab Understandable kena lah. dekat kan. Sampai hati tak pernah pergi Langkawi. Macam tu. I selalu pergi Kedah tapi tak pernah pergi Langkawi. I see. So selain daripada travelling, Selain daripada travelling would be khatam Al-Quran lagi sekali. itu tahun ni lah, bukan Tahun dalam ni. bulan puasa lah. Kalau boleh bulan puasa lagi Alhamdulillah. Faham? Tapi asalkan sebab kita mampu merancang kan. Kadang-kadang kalau jadual terlalu pack pun tak sempat juga nak habiskan dalam bulan puasa 30 hari. So I kira macam kalau 2024 tu nak itu. Also apa lagi Banyak tak mah? banyak. Okay, I nak kata diet tapi I rasa macam tu. Babe, you dah kurus babe. You nak diet, nak jadi skeleton tak perlu. ke, babe? I kena jadi skeleton babe. Why babe? Sebab I punya kawan semua bukanlah semua, mostly skeleton. So I selalu nampak macam mak bawa anak-anak. Serius Sama lah? anak I nak biar nampak macam kita mergers. Oh my Semua mergers. god. Lepas tu kalau you diet macam mana? You diet selalu you I buat potong nasi. macam mana? Sebab I tak boleh terlalu macam hardcore punya diet. Sebab I low blood pressure. I see. So I kena macam yang diet manja. Diet betul. manja. Tapi betul. berjalan lah diet manja you. Yes, betul. Yang potong nasi bagus Serius lah? legit. I hilang berapa hari 3 ke 4 kilo hilang hari tu in 2 weeks. 2 weeks? Yes. Okay, Alfred. Nasi maknanya you duduk ni. Okay, you have anything to say to your fans ke, to anyone yang bakal tengok video Hijabista on the way ni? Okay, untuk semua penonton Hijabista on the way. Okay. Thank you so much for supporting me and also untuk segala nasihat-nasihat yang baik, untuk even kecaman-kecaman yang membina. I just want to say thank you so much and I really hope korang akan look forward to whatever I'm posting next, my covers and apa saja update I, sebab I bukan saja promote diri I promote kawan-kawan I semua.
So be sure to always keep updating, not just with me, but also with Hijabista Mac. Alright, again thank you sebab sanggup meluangkan masa. Banyak benda yang I belajar daripada you. Banyak benda juga yang I percaya penonton juga akan belajar daripada you. InsyaAllah. Dan semoga semuanya smooth sailing je. Betul-betul, insyaAllah. Amin, amin, amin. Bye.